Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba', alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini di Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, dengan kita berada di dalam halaqah ilmu. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehingga kita kembali pada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah menerima seluruh amal saleh yang kita lakukan dan Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang tahu kot saya menggantikan, atau mungkin yang tak tahu. Yang tak tahu mungkin terkejutlah. Datang orang lain, harapnya orang lain datang orang lain tapi tak apalah. Ala kulli hal, kita berada dalam majlis ilmu insya-Allah. Baik, untuk permulaan sambungan kitab Ghayatul Matlub, kitab amalan penghapus dosa. Saya mohon maaflah, sepatutnya saya bawa tapi tak dapat bawa hari ini. Jadi tak apa, nanti insya-Allah ada kesempatan lain saya akan bawa. Kita tengok dulu untuk permulaan ini, kalau ibu-ibu yang ada Quran terjemahan, sama ada smartphone ke ataupun Quran, cuba tengok pada surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-110. Okay, ini mukadimah kita sebelum kita sambung pengajian Ghayatul Matlub. Baik, surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-110. Dalam Quran muka surat apa? Ada yang bawa Quran? Oh, semua pakai smartphone. Okey. Okey, siapa yang bawa Quran, muka surat 96. Muka surat 96. Terus pergi kepada ayat yang ke-110. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 110. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man ya'mal su'an, iaitu kata Allah Taala, dan sesiapa yang mengerjakan su'an, iaitu perkara-perkara kejahatan. Perhatikan yang pertama, Allah menggunakan perkataan ya'mal. Ya'mal di dalam bahasa Arab, daripada kata akar dia, root word dia adalah amala, amal. Amal kita terjemahkan sebagai mengerjakan. Yang kedua, ada satu lagi perkataan yang selalu digunakan, iaitu yaf'al. Yaf'al, fa'ala. Kan, fa'ala. Itu diterjemahkan sebagai melakukan. Jumpa ke ibu-ibu? Boleh? Boleh ikuti tak sempat tarik nafas terus je start kan. Okey. Baik, ya'mal mengerjakan daripada perkataan amalah, yaf'al melakukan daripada perkataan fa'ala. Orang Melayu selalu sebut fa'ala ni fi'il, kita tu fi'il. Itu melakukan. Apa beza perkataan ya'mal dan yaf'al? Ya'mal ni, kalau kita sebut ya'mal, iaitu sesuatu yang kita lakukan, kerjakan dalam keadaan kita sedar. Kita tahu kalau kita buat satu benda tu baik atau buruk, kita tahu. Benda tu dosa atau pahala, kita tahu. Kita tahu akibatnya. Kalau saya buat ni, alhasilnya baik. Yang kalau saya buat ni, alhasilnya buruk. Kita tahu, sedar. Dalam keadaan kita melakukan satu benda tu, kita dah fikir masa-masa dah, dan kita tahu akibatnya. Itu amalah, ya'mal. Kalau yaf'al, kita melakukan sesuatu perkara boleh jadi dalam keadaan kita tak tahu.
Kita tak tahu pun baik buruk satu benda tu, kita buat. Ataupun juga yaf'al, melakukan satu benda tu dengan spontan. Okey. Jadi di sini Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita, Allah Ta'ala menilai amal manusia ni apa yang dia tahu. Ini menunjukkan kepada kita Allah tu maha adil. Okay? Dia menilai amal manusia ni adalah apa yang manusia tahu. Apa yang manusia tak tahu, dia buat secara mungkin tak sedar, terlanjur, ataupun dia tak tahu akibatnya, maka dimaafkan. Okay? Bila kita buat dalam keadaan kita tahu dosa ke baik ke, yang itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pada perkataan ya'mal tu Allah Ta'ala sebut dalam bentuk fi'lul mudhari', present tense. Okay? Iaitu perkara yang sedang buat dan akan buat, ongoing process lah. Okay, benda yang sedang kita lakukan. Allah nak kata apa pada mereka ni? Kalau sesiapa yang melakukan perkara kejahatan, benda ni adalah nak cerita tentang pengampunan. Dan pengampunan Allah Ta'ala ni pada sesiapa sahaja, terbuka 24/7. Dia bukan pada kelompok-kelompok tertentu, bukan ada waktu-waktu tertentu, tetapi adalah secara terbuka. Pengampunan Allah tu meluas, terbuka pada sesiapa pun. Sama ada dia dah bertaubat, sama ada dia tengah buat maksiat, semuanya ada peluang untuk bertaubat. Jelas ibu? Nampak Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut lagi. Siapa lagi? Au yadhlim nafsah, ataupun orang yang menzalimi dirinya. Siapa golongan yang menzalimi dirinya, ataupun kita terjemah menganiaya dirinya? Pertama, golongan yang melakukan maksiat. Kedua, golongan yang mensyirikkan Allah. Kenapa golongan ini disebut sebagai menzalimi dirinya? Sebab golongan ni ataupun manusia ni tuan-tuan, dalam perkataan Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir, dia kata apa? Hidayah Allah pada manusia ni ada 4 kategori, 4 jenis. Hidayah ni ada 4 jenis. 2 hidayah Allah Ta'ala bekalkan siap-siap pada seluruh manusia. 2 lagi hidayah kita kena usahakan. Hidayah yang pertama disebut sebagai hidayah kauniyah ataupun hidayah fitrah. Hidayah fitrah. Setiap manusia ada fitrah dia. Macam mana dia nak meneruskan kehidupan, dia nak survive dalam kehidupan, itu fitrah Allah beri siap-siap. Itu hidayah. Contoh, seorang anak yang baru dilahirkan, bayi dia baring je. Tapi satu masa nanti dia akan meniarap. Siapa yang ajar? Allah. Itu fitrah secara fitrahnya. Macam mana dia nak communicate dengan ibunya, dia lapar, dia minum, fitrah. Dia menangis. Ada orang ajar ke anak macam ni nangisnya? Tak ada. Macam ni, tengok ayah golek ni, awak tengok ayah golek, awak golek. Tak ada. Memang dia berlaku secara semula jadi. Itu hidayah. Kedua, hidayahnya adalah hidayah panca indera. Allah berikan manusia itu mata dengan penglihatan. Allah berikan manusia telinga dengan pendengaran. Allah berikan manusia hati dengan kefahaman. Hati ni fungsi dia adalah untuk memahami. Fungsi mata melihat, fungsi telinga mendengar, fungsi hati adalah memahami. Yang ni orang selalu lupa. Fungsi hati ni adalah untuk memahami, memahami dan mengenal Allah. Okey, sebab itu kalau kita belajar, kita rasa puas kadang dengan satu ilmu yang kita dapat tu, rasa tu dekat mana tuan-tuan? Sebenarnya pada hati. Kalau hati kita resah, saya resah lah, tak tahulah apa sebab. Sebenarnya hati tu dia perlukan kepada ilmu. Okey, ni kadang kita nasihat salah. Seorang tu resah. Kenapa resah ni? Saya pun tak tahulah. Kalau resah, makan lagi. Makan tu nikmat mulut, bukan nikmat hati. Kalau resah, pergilah berjalan-jalan. Pergi travel ke, itu adalah nikmat kaki berjalan, bukan nikmat hati. Sebab fungsi hati ni adalah pada ilmu. Dia untuk memahami. Dan Allah berikan kita iaitu akal untuk berfikir. Ini benda yang Allah berikan kepada manusia. Okey, itu adalah hidayah sebenarnya. Ketiga yang kita kena usahakan, yang kena cari, iaitu hidayah tauhid, mengenal Allah.
Bila manusia ada akal, fikirlah mana yang baik, mana yang buruk. Gunalah akal, takkanlah alam ni terjadi dengan sendiri tanpa Tuhan. Jadi dengan adanya dua bekal tadi tu, membawa kepada dua perkara ni. Pertama tadi hidayah fitrah, hidayah panca indera, ketiga hidayah tauhid. Kita usahakan. Yang keempat adalah hidayah ke syurga Allah Ta'ala. Sebab itu kita baca dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tu artinya hidayahkan kami. Cuma kita terjemahkan tunjukkanlah kami. Okey, hidayahkan kami ke jalan yang lurus, jalan ke syurga Allah Ta'ala. Dua yang Allah beri, dua yang kita kena usahakan. Jadi dengan ada hidayah panca indera, akal, penglihatan, pendengaran, kefahaman hati dan sebagainya, kenapa manusia melakukan maksiat dan kenapa manusia syirikkan Allah? Dia zalimi dirinya sendiri. Allah dah beri dah sebenarnya. Asas tu Allah beri dah. Jadi jangan melakukan maksiat. Sebab itu Allah sebut yadlim nafsah. Apa yang berlaku? Thumma yastaghfirillah. Kata Allah Ta'ala, orang yang melakukan kejahatan dan orang yang menzalimi dirinya dengan maksiat ataupun kesyirikan, thumma yastaghfirillah, kemudian dia memohon pengampunan Allah. Orang ni semuanya berpeluang untuk bertaubat. Jangan kita ingat sekali manusia itu melakukan dosa, dia tak ada kesempatan dah. Tak, sebab Allah itu akbar, maha besar. Dia lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Tak ada dosa yang lebih besar daripada Allah. Allah lebih besar daripada dosa kita. Jadi sebab itu tak ada dosa yang tak diampunkan, semua diampunkan. Lalu Allah kata apa? Kalau orang ni melakukan maksiat, lalu dia pun memohon pengampunan Allah, yajidillaha ghafurar rahima. Dia akan mendapati Allah itu maha pengampun dan Allah itu maha mengasihani. Kenapa Allah Ta'ala sebut siapa melakukan maksiat, dia bertaubat, dia akan dapati Allah pengampun dan mengasihani? Yang pertama, iaitu siapa yang melakukan maksiat, Allah tidak menghukumnya serta-merta. Allah tangguhkan hukuman. Itulah sifat Allah pengampun. Betul tidak? Kan? Allah Ta'ala tangguhkan pengampunan kepada kita, tangguhkan hukuman kepada kita. Misalnya kalau kita majikan, kita buat baik pada orang, kita bantu staff kita, tiba-tiba staff kita khianat kita, automatiklah kita akan segera laksanakan tata tertib pada dia. Adakah kita kata tak apalah, kita bagilah peluang dulu 6 bulan, setahun? Tak berlakulah, manusia tak mampu buat. Kan? Sebab mindset kita akan fikir, kalau saya bagi peluang pada dia, lagi jahat dia buat, lagi banyak lagi kesilapan ataupun sesuatu yang mengancam syarikat kita. Macam-macam lah kita fikir. Kita akan jatuhkan hukuman serta-merta. Tapi tidak pada Allah. Semua maksiat yang kita lakukan, Allah tangguhkan hukuman. Sebab apa? Sebab nak beri peluang kepada kita untuk bertaubat. Kedua, setelah Allah Ta'ala ni tangguhkan hukuman kepada kita, lalu dia datangkan ujian. Dan sifat ujian dalam hidup manusia ni adalah sebagai wake up call. Sedarkan kita. Itu adalah panggilan daripada Allah untuk kembali pada dia, ingat kepada dia. Nampak? Allah Ta'ala nak manusia ni nak kembali kepada dia. Sudahlah melakukan maksiat, ditangguhkan hukuman. Bahkan dia bagi kita peluang pula untuk kembali pada dia, ingat pada dia, dengan didatangkan ujian. Kemudian setelah kita pun tersedar, lalu kembali kepada Allah, kita pun bertaubat, Allah Ta'ala ampuni dosa kita seluruhnya. Allah tak berpura-pura dia kasih pada kita. Sekali kita bertaubat, seluruh dosa itu diampunkan. Tidak ada yang terkecuali. Semuanya diampunkan. Baik, apa dalilnya? Di sini ada dua dalil. Okey, apa dalilnya? Pertama, ibu-ibu buka surah Az-Zumar, surah 39 ayat 53. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 53. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 53. Jumpa? Okey, tengok Allah Ta'ala kata apa? Ya ibadi, wahai hambaku. Ayat ni dimulakan dengan an-nida, ayat seruan. Kenapa Allah menyeru manusia? Sebab seruan ni dia bersifat memanggil. Sebenarnya manusia ni dia dekat dengan Allah Ta'ala.
Tapi bila manusia ni melakukan dosa, maksiat dan kelalaian, dia selangkah jauh daripada Allah. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Jadi Allah Ta'ala seru manusia ni agar kembali pada dia. Ya ibadi, wahai hambaku, marilah sini, kembalilah kepada aku. Alladzina asrafu ala anfusihim. Siapa hamba ni yang dipanggil oleh Allah? Hamba yang melampaui batas terhadap diri sendiri. Okey, melampau batas pada diri sendiri, iaitu yang melakukan maksiat. Apa Allah seru pada dia? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmah Allah. Jangan putus asa daripada rahmah Allah. Kenapa jangan putus asa daripada rahmah Allah? Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu dia tu maha luas pengampunan. Sebab itu kalau kita dah baca hadis sebelum ni kan ibu, bila kita baca hadis kita tengok pengampunan Allah bukan hanya pada ibadah khusus. Selalu kita ingat pengampunan tu ada pada salat, sedekah, haji umrah kita, ibadah-ibadah khusus kita. Tapi kita terlepas pandang, pengampunan Allah tu ada pada perbuatan-perbuatan manusiawi kita. Bangun tidur ada pengampunan. Pakai baju ada pengampunan. Lepas makan ada pengampunan. Yang tak ada kaitan pun dengan ibadah sebenarnya. Tetapi ada pengampunan di sisi Allah. Macam mana nak dapat pengampunan tu? Yang ni tak lain tak bukan kena ada ilmu. Yang itulah sebabnya kita datang ke sini nak belajar. Part mana yang ada pengampunan-pengampunan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bangun tidur je Nabi kata, baca sekian doa ni ada pengampunan. Apa doa yang Nabi ajar bangun tidur tuan-tuan? Selalu kita baca Alhamdulillahillazi tu kan. Tapi Nabi ajar ada satu zikir yang dibaca yang boleh jadi pengampunan kepada kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbighfirli. Nabi kata siapa yang baca doa ni waktu dia bangun daripada tidurnya, maka Allah ampuni dosanya, dan kalau dia berdoa Allah mustajab doanya. Sebab itu Allah nak bagi tahu, walaupun kamu dah melakukan maksiat dan sedang melakukan maksiat, jangan putus asa daripada rahmah Allah. Sebab pengampunan tu bukan hanya pada ibadah-ibadah khusus, tetapi ada juga pada sifat-sifat perbuatan manusiawi kita. Siapa sedar lepas makan pun jadi pengampunan? Sehari pula kita makan 5-6 kali kan? Tak tahulah kalau ada orang makan sekali. Kita makan 5-6 kali, tanpa sedar 5-6 kali boleh dapat pengampunan. Banyaklah amalan-amalan yang diajar oleh Nabi SAW. Okey, kemudian Allah kata apa? Sudahlah, jangan putus asa daripada Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Itu dalilnya. Sebab Allah itu maha mengampuni dosa seluruhnya, tak terkecuali. Sebab kita berpegang Allah itu maha besar. Tak ada dosa yang lebih besar daripada Allah. Sebab ada manusia iktiqad, saya ni dosa ni banyak, Allah Ta'ala ni rasa tak terima amal saya ni. Allah lebih besar daripada dosa kita. Apa dosa yang Allah tak boleh ampuni? Tak, semuanya Allah ampuni. Kita kata, dosa syirik macam mana pula? Dosa syirik yang Allah tak ampuni tu, kalau si mati tu dia mati dalam keadaan syirik tak bertaubat, yang itu yang tak diampuni. Tapi kalau dia hidup, dia syirik pada Allah, lalu dia bertaubat, Allah ampuni. Boleh faham ibu? Sebab itu orang yang sebelum tu dia non-Muslim, kemudian dia masuk menjadi Islam, Allah ampuni tak dosa dia? Ampuni. Ada orang yang beriman, lalu dia syirik, lalu dia beriman balik, Allah ampuni tak? Ampuni. Ya Allah tak ampuni kalau dia syirik dan mati dalam syirik, dia tak bertaubat, yang itu Allah tak ampuni. Okey, jelas Jadi semua dosa Allah ampuni. Okey, kenapa Allah boleh ampun semua dosa kita ni? Innahu huwal ghafurur rahim. Sebab dia maha pengampun. Kita dah ulang banyak kali dah. Al-Ghafur bersifat maha pengampun, dan pengampunan Allah tu bersifat berulang-ulang. Allah tak jemu untuk menerima taubat hamba dia, tak jemu. Ar-Rahim, dan sebab dia tu maha mengasihani. Kasih Allah kepada hamba tu lebih daripada segalanya. Ada satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi cerita tentang kasih sayang Allah.
Okey. Kita selalu sebut kasih sayang Allah tu bagaimana? Kasih sayang Allah tu meluas. Luas mana? Kita tak boleh nak katalah. Jadi Nabi datangkan satu hadis yang mudah untuk kita menilai. Nabi kata apa? Ja'alallah, Allah Ta'ala telah menciptakan kasih sayang dia, iaitu rahmah, adanya 100 mi'atan juz'an. Ada 100 kasih sayang Allah. Itu sebagai mudah untuk kita kira lah, bayangkan luah mana kasih sayang Allah. Ada 100. 1% daripada dia, 1/100 daripada dia Allah turunkan ke bumi. Yang itulah namanya Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah. Satu kasih sayang Allah tu, rahmah tu, Allah turun di bumi. Dan Allah terkenal dengan sifat Rahman dia, pemurah. 99% lagi Allah reserve untuk hari akhirat, iaitu namanya Ar-Rahim. Okay, ini hadis saya riwayat Al-Imam Tirmizi. Okay, 1% namanya Rahman, 99% Ar-Rahim. Okay, macam mana Nabi nak bayangkan? Nabi kata apa? 1% yang Allah turun kat dunia ni, yang inilah yang kita kongsi ramai-ramai di antara seluruh manusia berbilion ni. 1% tu kita turun, kita kongsi ramai-ramai. Manusia berbilion lah berkongsi. Okey. Macam mana manusia berkongsi? Dengan sebab kasih sayang lah manusia rasa tenteram hidup dekat dunia. Suami sayang pada isteri, isteri sayang pada suami, anak sayang pada ibu bapa sayang pada anak-anak. Itu baru 1%. Dan lagi ekstrim lagi, dengan 1% ni Allah Ta'ala kasih pada hamba dia, Allah tak peduli pun dia beriman ke tak beriman, semua makhluk dapat nikmat. Nampak? Itu baru 1%. Baru 1%. Dia beriman ke tak beriman ke, dia solat ke tak solat, semua dapat nikmat. Betul? Adakah yang tak solat tak makan? Tak. Dia tak solat pun dia makan. Dia tak solat pun dia bernafas. Dia tak beriman pun Allah beri dia nikmat. Sebab itu baru 1%. Dan kata Allah Ta'ala, 1% tu bukan manusia je berkongsi, termasuklah haiwan yang melata. Sama ada haiwan buas, haiwan liar, maupun haiwan yang dipelihara. Semuanya baru 1%. 99% Allah reserve di hari akhirat. Sekarang ayat ni Allah kata Ar-Rahim, menunjukkan kasih sayang dia yang 99%. Kenapa Allah boleh ampuni dosa manusia walaupun banyak ni? Sebab dia Ar-Rahim. Kita boleh faham dekat situ. Sebab terlalu kasih pada hamba dia. Okey? Itu sifat Allah Ta'ala. Sebab itu Allah kata jangan putus asa daripada rahmah dia walaupun kita melakukan maksiat. Yajidillaha ghafurar rahimah. Siapa melakukan maksiat lalu bertaubat, dia akan dapati Allah tu benar pengampun. Dalil yang kedua pula, kita tengok pada surah Al-Furqan, surah 25, ayat yang ke-70. Surah Al-Furqan, surah 25, ayat 70. Yang ada Quran surah apa, Ibu? 366. Tengok surah Al-Furqan, surah 25 ayat 70. Sebelum ayat tu Allah Ta'ala cerita tentang azab Allah. Betul kan? Allah Ta'ala kata tentang azabnya yang akan dilipat gandakan. Dan ada siksaan Allah di hari akhirat. Semua manusia melakukan maksiat, Allah akan hukum dia. Lalu pada ayat 70 Allah datangkan pengecualian. Illa, di sini disebut sebagai istithna. Allah datangkan pengecualian. Semua orang bermaksiat, semua Allah hukum. Kecualilah. Benda ni kita kena highlight. Kecualilah. Abang, semua benda yang abang buat saya benci. Oh, kita dengar sakit hati. Tapi satu je saya suka abang ni. Benda tu yang kita dengar tu jadi lega balik. Ada satu benda yang dikecualikan. Jadi macam tu Allah kata, semua aku azab kecuali ni. Siapa dia? Man taba, sesiapa yang bertaubat, wa amana, dan siapa yang beriman, wa amila amalan salihah, dan siapa yang mengerjakan amal saleh. Ada 3 Allah Ta'ala sebut. 3 ni adalah syarat. Kenapa? Ada orang beriman dan beramal tapi tak bertaubat. Ada orang bertaubat tapi tak beriman beramal. Agama lain pun ada taubat juga.
Macam mana nak bertaubat? Okeylah, kita kena cucuk-cucuk badan kita. Kita kena bantai-bantai badan kita. Macam-macam kaedah. Tapi kaedah tu Allah terima tak taubat? Tak. Sebab taubat itu mesti disusuli dengan iman dan mesti beramal. Ada orang dia beriman dan bertaubat tapi dia tak beramal, tak boleh juga. Oh, saya ni dah balik Mekah dah ni, saya dah taubat dah, balik-balik tak solat, balik-balik tak beramal soleh, boleh tak? Tak boleh. Oh, tak cukup hanya sekadar bertaubat tapi tak beramal soleh, tak boleh. Tiga ni dia bersinergi, dia mesti serentak. Bertaubat, beriman, beramal soleh. Siapa yang melakukan perkara ni, Allah kata apa? Faulaika, mereka semua itu, yubaddilullah, Allah akan gantikan sayyiatihim, kejahatan-kejahatan mereka, hasanat, dengan pahala. Maksudnya orang yang melakukan maksiat, seluruh kejahatan yang dia buat, maksiat yang dia buat, sekali dia bertaubat, semua maksiat itu bertukar jadi pahala. Sebab itu Allah kata, siapa yang bermaksiat lalu bertaubat, yajidillaha ghafurar rahimah, dia akan dapati Allah tu benar pengampun dan maha mengasihani. Okey? Sebab dia bukan sekadar mengampunkan, bahkan dia tukar pula dosa menjadi pahala. Kita bagi satu contoh lah. Mungkin contoh ni saya selalu sebut kalau ibu-ibu yang selalu ikuti kuliah saya lah. Kalau di Malaysia ni ada politrafik, setiap hujung tahun sentiasa ada potongan siapa yang serah diri bayar saman. Diskaun 50%, ada 70%. Kita boleh dengar je macam tu, kita pun teruja lah, beratur lah sepanjang-panjangnya sebab kita nak bayar saman. Tapi bayaran tu sekian tempoh. Dalam tempoh ni siapa bayar? Kita bagi potongan 70%. Semua orang serah diri lah. Kita tak nak bayar mahal kan? Kita nak pergilah serah diri bayar, dapat potongan 70%. Kalau potongan 70% pun orang sanggup beratur panjang. Bayangkan kalau tiba-tiba politrafik ni. Kalau saya datang lah, saya jadi pengarah politrafik contohlah, tak berlaku lah, saja je. Sebab benda mustahil kan? Dia kata apa? Siapa yang serah diri dalam sekian tempoh ni, bukan sekadar saya berikan keampunan 100%, tak payah bayar saman, bahkan kita bagi cashback pula. Semua saman, nilai saman tu cashback, masuk deposit dalam akaun bank masing-masing. Yang bayar saman serah diri, yang tak ada saman pun pergi juga. Betul tak? Allah Ta'ala sedang bercerita tentang pengampunan dia begitu. Siapa yang bertaubat, bukan sekadar Allah ampunkan, bahkan Allah tukar setiap dosa yang dia buat tu berganti pahala. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang yang saleh, termasuklah baginda Nabi SAW, yang tak melakukan maksiat, tetap bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau orang yang melakukan maksiat, dia rasa tenang hati dia, ya Allah, Allah beri motivasi untuk dia bertaubat, teruja dia untuk dapatkan pengampunan Allah. Yang tak melakukan maksiat pun teruja juga, sebab dia tahu di situnya akan bertukar menjadi pahala-pahala di sisi Allah. Saya tak buat maksiat lah, buat apa saya bertaubat? Itu cara berfikir orang yang tak ada ilmu kan. Tapi bila orang ada ilmu, dia tak melihat macam tu. Dia melihat taubat itu adalah pahala di sisi Allah Ta'ala. Okey, semua orang berebut untuk dapatkan pengampunan dan pahala di sisi Allah Ta'ala. Kenapa Allah boleh buat macam tu? Allah ulang benda yang sama. Wa kanallahu ghafurar rahimah. Sebab sifat pengampunan dan sifat kasih dia tu mengatasi segalanya. Kita kata mustahil lah. Tidak mustahil bagi Allah. Sebab sifat itu mengatasi segalanya. Okey? Baik, itu antaralah mukadimah kita dah 30 minit. Okey, baik, kita masuk hadis untuk kita sambung pagi ini. Ibu-ibu yang ada kitab, iaitu kita tengok pada hadis yang keempat, muka surat 35. Betul kan nota saya kan? Hadis yang keempat, muka surat 35. Okey, hadis yang keempat, muka surat 35 ni, daripada Abu Hamzah Anas bin Malik. Hadis ni adalah riwayat disebut daripada Al-Imam Zahiruddin Abu Al-As'ad Hibatur Rahman. Okey, di dalam kitab Al-Arba'in. Tapi telah ditahqiq kitab ni, dia kata hadis ni adalah tak dijumpai sanadnya, tak tahu. Tapi kita baca je hadis ni dulu. Kita tengok dulu
Hadis ni tak diketahui sumbernya. Bila disebut oleh ulama-ulama hadis, hadis ni tak ada di dalam ni, tidak ada asal. Maksud tak ada asal ni artinya hadis itu adalah palsu. Tidak ada asal, artinya hadis itu palsu. Kenapa palsu? Sebab ulama hadis ni diyakini mereka tu menghafal hadis. Contoh, bila ada seorang ulama tu disebut namanya sebagai Al-Hafiz. Macam penulis kita ni, Al-Imam Ibn Daibah disebut Al-Hafiz. Kalau kita Al-Hafiz tu duduk di ujung nama kita. Kalau Al-Hafiz pada ulama silam, dia duduk di pangkal nama dia. Itu menunjukkan seseorang itu telah menghafal 100,000 hadis dan lebih. Dia hafal, bukan hafal je, tapi dia mengetahui sanadnya, syarahnya dan sebagainya lah. Okay. Jadinya, bayangkan kita ada kitab Kutub Sittah, iaitu ada 6 kitab hadis yang muktabar lah. Jadi semua ulama-ulama hadis ni diakui hafalannya dan dia telah kumpulkan di dalam kitab-kitab dia dan ditahqiq sahih, tak sahih, hasan, dhaif dan sebagainya. Kalau mereka tu tak sebut dalam kitab dia, tuan-tuan, bererti hadis tu mungkin direka selepas zaman mereka. Jangan kita kata, oh dia tak hafal kot hadis tu. Tak, mustahil lah. Mustahil. Sebab ada 6 orang. Dan lepas-lepas tu ada ulama-ulama yang berikutnya lah menyambung. Jadi bila ditahqiq dikata tak ada asal, tak dijumpai dalam kitab, sanad dan sebagainya, berarti ada masalah lah. Maksudnya hadis tu palsu, direka selepas tu. Okey. Baik, apa yang berlaku? Anas bin Malik kata apa? Nabi SAW telah bersabda, "Man qara'a idza sallama al-imam yaumal jum'ah." Sesiapa yang membaca apabila imam selesai, imam memberi salam pada solat Jumaat dia, qabla an yathniya rijlah, sebelum dia melipatkan kakinya. Maksudnya imam solat Jumaat, imam bagi salam je selepas solat Jumaat, makmum ni sebelum dia lipat kaki dia, daripada takyat akhir tu dia nak duduk bersila, dia baca beberapa ni. Apa yang dibaca? Pertama katanya Fatihatul Kitab. Dia membaca surah Fatihah. Wa qul huwallahu ahad, dan dia membaca qul huwallah. Wa qul a'udzu birabbil falaq, dan dia membaca surah Al-Falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas, dan dia membaca surah An-Nas 7 marrat. Dia baca 7 kali. Okey. Jadi apa ganjaran dia? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dia akan diampunkan dosanya yang dahulu dan dosa yang akan datang. Wa u'tiya minal ajri bi'adada man amana billahi wal yaumil akhir. Dan dia akan diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala sebanyak bilangan manusia yang beriman pada Allah dan hari kiamat. Amalan dia sedikit je, tapi ganjaran dia terlalu banyak. Berapa ramai orang beriman ni? Banyaklah, bilion. Kalau dia beramal macam ni, dia dapat ganjaran bukan sekadar pengampunan, tetapi dapat ganjaran seramai mana orang yang beriman pada Allah dan beriman pada hari kiamat. Hadis ni para ulama menyebutkan bermasalah dan dipastikan adalah mungkar, tak boleh terima. Tak boleh diterima. Okey. Walaupun hadis ni bermasalah, tetapi ada hadis yang lain. Okey, hadis yang lain kita tengok kelebihan pada hari Jumaat. Okey, kelebihan pada hari Jumaat. Satu hadis daripada Nabi SAW, hadis sahih, iaitu daripada Jumaat ke Jumaat adalah pengampunan. Jumaat minggu lepas ke Jumaat minggu ni adalah pengampunan. Jumaat lepas kita jumpa dengan Jumaat ni adalah pengampunan. Daripada salat ke salat, pengampunan. Daripada subuh tadi nak ke zuhur ni, pengampunan. Zuhur ke asar, pengampunan. Benda ni kita tak jangka pun dan tak pernah rasa pun. Daripada umrah ke umrah, pengampunan. Betul? Tetapi Nabi letakkan pengecualian. Illa, kecuali al-kabair, kalau dia buat dosa besar. Al-Imam Zahabi letakkan dosa-dosa besar ni ada 73 dosa besar. Okey. Dosa besar ni banyaklah, kita tak boleh nak hurai banyak-banyak. Tapi pertama Nabi kata asyirku billah, syirik kepada Allah. Dalam masyarakat Melayu ni, syirik pada Allah ni, dia tak sembah berhala, tapi kadang-kadang dia buat sesuatu yang mensyirikkan Allah. Percaya tangkal,
percaya azimat. Yang ini termasuk kategori al-kabair. Okey. Termasuk juga iaitu dosa yang kedua terbesar, uququ bil walidain, derhaka pada ibu bapa. Yang ini pun tak perasan kadang. Kalau dia buat, maka dia terkecuali, dia tak dapat pengampunan. Hati-hati Ini ingatan Jadi kelebihan Jumaat ni, satu Jumaat ke satu Jumaat, jangan ingat esok Sabtu Ahad kita boleh rehat. Sepatutnya orang mukmin dia rasa happy bertemu Jumaat ni sebab ada pengampunan di antara Jumaat. Okey, itu kelebihan Sayyidul Ayyam. Yang kedua, kelebihan Jumaat ni kata Nabi SAW, fi yaumil jum'atin sa'ah. Pada hari Jumaat ada satu waktu, la yuwafiquha muslim, yang mana sekiranya seorang muslim itu menepati waktu tu. Waktu ni bila kita tak tahu Kata Nabi, wa huwa qaimun yusalli yas'alullaha khairan. Kalau dia salat dan kalau dia berdoa kepada Allah, illa a'tah, melainkan Allah akan terima salatnya ataupun ibadahnya dan Allah mustajabkan doanya. Bila Jumaat ni? Dia adalah Jumaat saban minggu. Setiap kali masuk je Jumaat ada satu waktu. Dia macam malam Lailatul Qadar lah. Dia ada, tapi bila kita tak tahu. Jadi pada setiap hari Jumaat ni ada satu waktu tempoh yang mustajab. Kalau dia salat, Allah Ta'ala terima salatnya. Kalau dia berdoa, Allah makbulkan doanya. Bila? Tak diketahui. Kenapa tak diberitahu? Supaya kita teruja. Masuk hari Jumaat, kita akan tingkatkan amal setiap waktu. Sebab kita nak rebut peluang-peluang tu. Okey, itu kelebihan Jumaat. Hadis yang tadi tu tak sahih Yang cerita baca Qul Huwallah tu tak sahih. Yang ini adalah hadis yang sahih. Ada pengampunan dan ada penerimaan amal pada hari Jumaat. Okey, di sini ulama bincang. Ada 4 waktu yang disebutkan doa yang mustajab. Bila waktu pada hari Jumaat yang mustajab tu? Dalam kitab Minhaj Syarah Muslim disebut ada 4. Ada 4 waktu. 4 waktu ni bila? Okey, kita nak tengok satu-satu hadis dia Baik, pandangan pertama. Pandangan pertama iaitu disebutkan daripada hadis Abu Musa Asy'ari. Okey, Abu Musa Asy'ari. Apa dia? Iaitu ketika khatib duduk di atas mimbar sehinggalah khatib selesai salat. Maksudnya khatib naik nak khutbah sampailah khatib selesai solat Jumaat. Kat situ adanya waktu yang mustajab. Kalau ibu-ibu kata saya tak pergi solat Jumaat, macam mana pula? Itu sebab ni satu pandangan, ni baru pandangan pertama Okey. Berdalilkan kepada satu hadis daripada Nabi SAW, riwayat Al-Imam Muslim. Riwayat Muslim ada sebut satu hadis ni. Saya baca dia punya terjemahan je lah Maksud dia apa? Nabi pernah sebut daripada Abu Musa, iaitu ada apabila Abdullah bin Umar dia tanya pada Nabi, bila waktu yang mustajab pada hari Jumaat tu ya Rasulullah? Lalu dikatakan oleh Nabi SAW, iaitu dia berlaku hiya ma baina an yajlisal imam ila an tufdas salah. Waktu mustajab pada hari Jumaat adalah di antara duduknya imam sehingga salat didirikan. Maksudnya daripada imam duduk khutbah sampailah imam berikan salam pada solat Jumaat. Waktu itulah yang disebut waktu yang mustajab. Ini pandangan pertama lah. Pandangan pertama. Pandangan yang kedua pula, dan pandangan ni antara yang paling kuat daripada 4 pandangan ni, iaitu waktu selepas asar sehingga maghrib pada hari Jumaat. Yang inilah peluang untuk semua, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau tadi kita boleh kata saya tak tahu bila imam duduk atas mimbar sebab saya solat dekat rumah, saya wanita tak pergi solat Jumaat. Jadi ada pandangan yang kedua berdasarkan hadis yang sahih, iaitu dalam hadis ni riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad. Dia kata Nabi SAW telah menyebutkan, inna fil jum'ah sa'atan la yuwafiquha 'abdu muslim yas'alullah azza wa jalla fiha khairan illa a'tah. Iaitu kata Nabi, pada hari Jumaat ada satu waktu yang mustajab. Kalau dia salat dan berdoa, Allah akan makbulkan.
iaitu wahiya ba'dal asar. Nabi sebut sendiri, iaitu pada selepas asar. Waktu lepas asar ni waktu yang kritikal sebenarnya. Orang boleh buat kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah maghrib, kuliah isyak. Pernah dengar kuliah isyak kan? Orang buat kuliah isyak, tapi orang tak pernah buat kuliah asar. Tak tahulah. Jemaah tak ada, penceramah pun tak ada. Jangan kata jemaah, penceramah tak. Sebab waktu lepas asar ni orang sibuk dekat jalan raya, balik sekolah, pergi riadah, uruskan keluarga, macam-macam. Jadi Allah berikan kelebihan pada orang yang mengambil kesempatan waktu tu untuk berdoa pada dia. Dan dia menjadi waktu yang sangat mustajab pada petang Jumaat. Ini antara disebutkan. Buatlah petang Jumaat tu pula hujan macam pagi ni. Waktu hujan pun mustajab, petang Jumaat pun mustajab. Kita pula bila tengok kalau Jumaat hujan, jam. Itu kita punya mindset. Sebenarnya Jumaat hujan mustajab doa dia. Itu sepatutnya mindset kita. Kita punya mindset macam tu kan. Jumaat hujan, siap jam. Habislah. Okey. Baik, pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga, keempat ni dia lemah, tak apalah, kita tak sebutlah. Dari dua pandangan tadi itulah yang antara yang terkuat. Okey. Baik, jadi hadis yang dalam kitab ni adalah hadis yang mungkar. Tetapi kita telah sebutkan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Baik, hadis yang kelima. Hadis yang kelima daripada Ummul Mukminin Ummus Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ni terkenal sebagai isteri yang bijaksana lah. Isteri yang bijaksana. Ada satu riwayat ketika Nabi melakukan perjanjian Hudaibiyah. Nabi pertama kali daripada Madinah nak pergi kembali ke kota Mekah. 5 tahun Nabi duduk dekat Madinah, Nabi tak pernah balik kota Mekah. Kita boleh bayangkanlah kerinduan yang sangat mendalam Nabi dan para sahabat orang Muhajirin ni, orang Mekah ni, nak balik ke kota Mekah. Dia dah duduk Madinah, nak balik kota Mekah. Kenapa Nabi tiba-tiba nak balik ke kota Mekah? Sebab Nabi telah didatangi mimpi. Nabi nampak dia telah buat tawaf, lalu dia masuk dalam Kaabah dan dia dirikan salat. Lalu Nabi beritahu pada sahabat Nabi, saya telah mimpi sekian, ayolah kita buat umrah. Kita sendiri pun bawa balik umrah pun kita ada rasa rindu dah. Sedangkan Mekah tu bukan kampung halaman kita, tapi kita ada perasaan macam tu. Bayangkan Nabi ni itulah kampung halaman dia, tanah kelahiran dia dengan para sahabat Nabi ni. Kita boleh rasa perasaan yang sangat mendalam kerinduannya pada kota Mekah. 5 tahun pula tak balik kampung halaman, ada saudara mara, ada hubungan yang kuat di sana, lagilah perasaan tu membuat-buat. Jadi sahabat Nabi pun bertolaklah daripada Madinah menuju ke Mekah. Sampai hampir ke kota Mekah, tiba-tiba ada halangan, roadblock daripada orang Quraisy. Orang Quraisy tak izinkan Nabi dan para sahabat masuk buat umrah. Sedangkan Nabi tak bawa apa-apa pun senjata dalam perjalanan tu. Pedang ke apa tak ada. Yang ada pisau kecil je. Pisau tu pun hanya kalau kegunaan untuk sebagai alat keselamatan je. Bukanlah untuk pergi berperang. Lalu bila buat roadblock, Nabi tukar laluan. Nabi kata kita kena ikut laluan lain. Dan akhirnya mereka singgah dekat Hudaibiyah. Hudaibiyah yang ibu-ibu pergi buat miqat dekat Hudaibiyah tu. Di situlah Nabi SAW pacakkan kemah-kemah dia lah. Bila Nabi SAW duduk dekat situ, Nabi tunggu isyarat daripada orang Mekah ni, bilalah boleh kita masuk kota Mekah ni. Dalam keadaan waktu tu dalam keadaan berihram. Saya bayangkan macam inilah ibu-ibu. Kalau kita ni daripada tanah air dah bawa kenduri kendara dah nak pergi umrah, nak pergi haji dah, tiba-tiba sampai ke Jeddah kita terkandas, tak boleh lepas immigration, apa perasaan kita? Orang pula kata baliklah. Baliklah. Kita rasa marah kan? Saya dah berhabis macam-macam tau, awak suruh saya balik. Tak ada apa sebab, dokumen saya tak komplit ke? Visa tak? Dia kata tak, kami tak boleh terima awak datang, tu je. Boleh terima tak? Tak boleh kita, marah kita. Itulah yang berlaku pada Nabi dan para sahabat. Umar paling marah waktu tu. Sebab dia kata kita kan berada di pihak kebenaran, kenapa kita nak kena tunduk pada kebatilan? Perasaan tu tak boleh nak dikawal dah. Rindu yang mendalam, kita dah sampai, dah sikit je lagi. Dan tak ada sebab musabab tak boleh masuk. Hanya kerana dihalang je, tak ada sebab. Jadinya Nabi SAW ni dihantar wakil-wakil dia. Nabi hantar utusan. Lalu utusan tu dibalas pula dengan utusan daripada kota Mekah.
Jadi dia deal tak selesai-selesai juga. Last sekali Nabi menghantar Osman bin Affan, menantu Nabi. Kenapa Nabi hantar Osman waktu tu? Sebab waktu tu pemerintah di kota Mekah adalah daripada kalangan keluarga Osman. Ni Nabi punya strategi dia. Bijaksananya Nabi ni, dia tak main hentam je. Kalau ikut kan baik hantar Umar kan, garang kan, tak puas hati kita angkat pedang contohlah. Tapi tak, Nabi hantar Osman sebab dia lebih diplomatik, dan pemerintah di Mekah ketika itu adalah daripada kalangan keluarga Osman. Jadinya mereka pun deal. Dan habis perbincangan tu, datanglah seorang lelaki daripada Mekah, utusannya namanya Suhail, orang Mekah, datang buat perjanjian dengan Nabi, termeteralah perjanjian Hudaibiyah. Dan Nabi setuju dengan perjanjian Hudaibiyah tu. Bila Nabi setuju dengan perjanjian Hudaibiyah, Nabi kata, tak apalah, kita tak buat umrah kali ni, kita terus balik ke kota Mekah, ke kota Madinah. Marahlah sahabat-sahabat Nabi SAW. Semua orang tak nak terima pendapat Nabi. Apa Nabi buat? Nabi masuk dalam kemah, Nabi mengadu pada isterinya. Siapa isterinya? Ummu Salamah. Ini menunjukkan kepada kita, Nabi ni seorang manusiawi juga, manusia macam kita. Dan Nabi pun mengadu kepada isterinya. Kalau saya lah sebagai suami, tak perlu saya sombong lah. Pandangan isteri totally salah, pandangan saya je betul, tak boleh juga. Sebab Nabi pun walaupun dia Rasul, dipandu dengan wahyu, Nabi tetap tanya kepada isterinya Ummu Salamah, mengadu masalah dia. Dan Ummu Salamah bagi cadangan pada Nabi. Dia kata, tak apa ya Rasulullah, kamu keluar daripada kemah, tak payah suruh-suruh, tak payah cakap. Kamu keluar, kamu tahallul je dan sembelih haiwan korban sebagai dam. Selesai. Tak payah cakap dengan sahabat. Nabi pun ikut. Adakah Nabi ni tak ada maruah? Tunduk pada situ? Tak ada kan? Itu bukan istilahnya. Tapi orang kita rasa macam tu. Jadi Nabi SAW keluar. Dan Nabi SAW dia menyembelih dan dia bertahallul. Sahabat-sahabat tengok, Nabi tak cakap pula diam je, Nabi buat, dan sahabat-sahabat pun menuruti. Nampak? Itu idea daripada siapa? Ummu Salamah. Bijaksanalah Ummu Salamah. Okey? Sebab orang takut tau, lelaki ni kalau dia marah, dia cakap dia marah, orang tak takut. Tapi kalau dia diam, itu bahaya. Betul kan? Sebab itu Hamka disebut, kemarahan seorang lelaki ni apabila dia berdiam. Diam tu lagi bahaya daripada dia marah. Selagi dia boleh bercakap, itu okey lagi. Marah-marah dia cakap je. Tapi kalau dia diam, siap. Dia mungkin berdendam, membenci, dia dah putus asa. Itu mungkin lah. Jadi psikologinya Nabi berjaya lah buatkan sahabat-sahabat Nabi ni ikut apa yang Nabi SAW perintahkan. Idea daripada Ummu Salamah. Okey. Ummu Salamah bawa riwayat ni. Dia kata apa? Aku dengar Nabi SAW telah bersabda. Hadis ni adalah lemah. Sebab perawi yang bernama Hukaimah adalah majhul, tak dikenali. Dalam kalangan perawi tak kenal siapa Hukaimah ni, tak dikenali. Jadi riwayat ini adalah majhul. Okey, dia kata apa? Man ahalla bihajjah. Sesiapa yang berhaji au umratin ataupun melaksanakan umrah minal Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram. Maksudnya dia bermiqat haji umrah ni daripada Masjidil Aqsa, pergi terus ke Masjidil Haram. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar wa wajabat lahul jannah. Maka diampunkan dosa yang dahulu dan dosa yang akan datang, bahkan wajib untuknya adalah syurga. Hadis ni adalah lemah. Perawi dia tak dikenali. Jangan ibu-ibu buat pula. Okay. Baik, tetapi ada juga kelebihan orang yang berhaji dan umrah ni. Paling tidak ada 3 keutamaan. Siapa yang buat haji dan umrah ada 3 keutamaan. Ni paling tidaklah, paling minimal 3 keutamaan. Ada banyak keutamaan yang lain. Pertama, siapa yang melaksanakan haji ataupun umrah, yang pertama adalah doanya mustajab. Doanya mustajab. Kerana apa? Pertama, sebab dia dalam keadaan musafir. Okey, dia bertolak saja daripada tanah air, doanya mustajab. Jangan tangguh-tangguhlah berdoa, saya nak berdoa depan Kaabah. Tak, keluar daripada rumah dah musafir, banyak-banyak berdoa. Sebab waktu itu adalah mustajab. Banyak hadis sahih menyebutkan orang yang musafir doanya mustajab. Kenapa orang musafir ni doanya mustajab, ibu-ibu ayah? Kenapa? Sebabnya orang musafir ni dia berada dalam keadaan azab.
Orang musafir dalam keadaan azab. Dia tak selesa, makan tak selesa, minum tak selesa. Kita bukan duduk di comfort zone lah. Kita keluar daripada comfort zone. Jadi agama mengajar waktu kita keluar daripada comfort zone ni, tawakalnya tinggi kepada Allah Ta'ala. Kebergantungan pada Allah tu mesti kuat. Okey, doanya mustajab. Kedua, iaitu bila kita berihram ataupun kita dah berniat nak melaksanakan haji ataupun umrah, doa kita mustajab sebab kita dah secara officialnya sebagai duyufur rahman, tetamu kepada Allah yang Maha Pemurah. Bila disebut sebagai duyuf, iaitu tetamu, apa hajat tetamu, tuan rumah mesti akan tunaikan. Betul kan? Kalau kita tetamu kan, kita akan ikram, muliakan tetamu kita. Apa hajat tetamu, kita akan penuhi. Begitulah dengan orang yang berihram, orang berhaji ataupun umrah, doanya mustajab. Kedua, iaitu bila orang berhaji dan umrah ni, dia akan mendapat pengampunan. Tadi doanya mustajab. Kedua adalah pengampunan. Okey, pengampunan. Kenapa? Dalam satu hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, Nabi menyebutkan al-umrah ila al-umrah kafaratan lima bainahuma, iaitu satu umrah ke satu umrah adalah pengampunan di antaranya. Okey, melaksanakan umrah ataupun haji ni adalah pengampunan. Umrah pengampunan, haji adalah syurga Allah. Walaupun hadis yang kita sebut dekat sini bermasalah, tapi hadis-hadis yang lain tak menafikan keutamaan orang yang berihram untuk haji ataupun umrah. Ketiga, orang yang berhaji dan umrah juga rezekinya akan digantikan. Okey. Satu riwayat yang masyhur, kalau kita baca, saya tak ingat riwayat siapa ada satu perawi ni, disebut siapa yang berbelanja pada haji dan umrah dia, semuanya itu akan digantikan. Setiap dirham yang digantikan itu dengan nilaian 1000 dinar. Hadis itu palsu. Saya tak ingat dia punya riwayat, tapi lebih kurang lah hadis itu palsu. Cumanya dekat sini, orang yang berbelanja di jalan Allah untuk dia beribadah, dikeluarkan sedikit harta dia, keluarkan sedikit tenaga dia, korbankan masa dia untuk dia beribadah, buat haji dan umrah, kita meyakini semuanya itu ada pembalasan. Kan, semuanya ada pembalasan. Dalam satu hadis yang lain, Allah Ta'ala sebut, ya bena Adam, wahai manusia, anfik unfik, kamu berinfak, mengeluarkan harta di jalan Allah, harta kamu tu aku yang bayar balik. Dan kita beriman Allah tu Tuhan yang maha kaya. Dia tak akan balas setimpal, dia akan bayar lebih lagi. Saya bagi satu contoh lah. Kita ada kenalan kita, memang dia ni kaya raya lah, kaya raya, terkenal kaya raya. Cuma satu hari tu dia punya kad kredit decline. Macam mana kaya decline pula kad kredit? Mustahil. Lupa nak bayar, tak kaya rupanya. Tak adalah, konon lah, tertinggal lah, telefon tinggal, tak boleh nak buat QR Pay ke, dia punya wallet tertinggal, semua tertinggal. Dia pun kata dengan kita, kak boleh pinjam duit tak kak? Berapa ni? 3,000. Dia ni kaya. Kita pun dengan rela, tak apalah, boleh lah. Sebab kita tahu dia kaya. Kita pun tak teragak-agak untuk bantu dia, sebab kita tahu dia mampu untuk bayar balik. Kan? Kalau manusia pun kita ada keyakinan macam tu, apatah lagi dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Tuhan yang maha kaya. Kalau saya berikan harta saya untuk jalan dia, saya tak bimbang apa-apa, sebab Allah tu maha kaya. Dia gantikan bila-bila lah. Lebih lagi lah. Kalau pada makhluk yang kita tahu tak kaya pun, ada sedikit harta pun kita yakin macam tu, apatah lagi dengan Allah Ta'ala. Jadi harta yang kita telah keluarkan sedikit untuk kita buat haji dan umrah tu, yakinilah akan ada gantian di sisi Allah Ta'ala. Okey? Baik. Jadi untuk orang yang buat haji ataupun umrah, ada 3 keutamaan. Ini minimal lah, banyak lagi lah yang lain. Tapi kita tak bincang lah. Okey. Baik, selesai hadis yang kelima. Hadis yang ke-6. Kita dah habis ke? Kak Salwa tak ada Oh, jauh dah. Okey. Kita habis pukul 11 kan? Betul? Okey. Tak apa, satu je lagi hadis. Last. Hadis yang ke-6. Okey, hadis yang ke-6 iaitu hadis daripada Abu Hurairah dan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Kata Nabi SAW dan riwayat Imam Ahmad, man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa dengan iman dan pengharapan, maka Allah akan ampunkan dosanya yang lalu dan dosa yang akan datang. Hadis ni dhaif, lemah. Okey. Yang sahihnya iaitu perkataan pengampunan dosa yang lepas dan akan datang. Akan datang tu tak ada. Riwayat yang sahih daripada Bukhari, pengampunan orang yang berpuasa dengan iman dan pengharapan iaitu pengampunan dosa-dosa lepas je. Akan datang tidak ada. Cuma dari riwayat Imam Ahmad ni dia kata apa? Dosa lepas pun diampunkan, dosa yang akan datang pun dia ampunkan. Jadi kalau ada perkataan pengampunan masa depan tu, itu adalah dhaif. Okey, jelas Baik, sekarang kita bincang sikit je. Apa yang menyebabkan seseorang yang berpuasa Ramadan tu dapat pengampunan dosa-dosa yang lepas? Yang sahihnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sampai situ. Wa ma ta'akhkhar tak ada. Itu yang sahih. Okey. Macam mana Nabi kata puasa bulan Ramadan tu dapat pengampunan dosa-dosa yang lepas? Nabi letak dua syarat. Syarat pertama, berpuasa dengan iman dan berpuasa dengan pengharapan. Ada banyaklah pandangan ulama dekat sini yang syarahkan. Al-Imam Nawawi pun syarahkan. Baik, salah satunya kita bincanglah. Pertama, berpuasa dengan iman ni iaitu berpuasa adalah dengan kerana Allah Ta'ala. Tak ada sebab yang lain, tidak ada faktor yang lain. Bukan nak menunjuk, bukan nak riak, bukan sebab nak kurus, bukan nak kawal gula, tak ada. Saya puasa iman. Itu jelas. Ramai kan kita macam tu kan, puasa sunat macam-macam kan. Kenapa puasa sunat? Saya tengah buat keto diet contoh. Saya tengah buat itulah, diet ni lah, IF lah, apa lagi istilah-istilah kita, macam-macam istilah kan. Tak ada. Saya puasa imanan. Memang 100% kerana Allah Ta'ala. Perbetulkanlah balik niat puasa kita. Okay? Tidak ada faktor-faktor yang lain. Tidak ada sebab-sebab yang lain. Okay, itu sebab yang pertama, imanan. Yang kedua adalah wahtisaban. Berpuasalah dengan mengharapkan pahala daripada Allah. Ada beberapa pandangan dekat sini. Pandangan yang pertama, mengharapkan pahala di sisi Allah tu artinya dia meyakini puasanya itu ada ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, pengharapan pahala di sisi Allah dekat sini adalah menunjukkan kepada kita seseorang yang berpuasa ni dia akan menjaga amal-amal yang dia lakukan. Saya mudahkan macam ni kefahaman kita. Bayangkan bulan Ramadan kita akan beribadah luar biasa daripada bulan yang lain. Bulan lain kita bangun masa azan subuh. Bulan puasa kita bangun awal lagi. Sempat tahajud, kemudian kita pula berdoa, baca Quran, kemudian kita bersahur. Kemudian solat subuh dekat masjid pula. Luar biasa. Lepas tu kita baca Quran balik beberapa juzuk. Kemudian kita pun puasa. Sampai petang buka puasa. Infak, sedekah tak payah cerita, memang banyak. Kemudian sambung pula malam berbuka. Kemudian sambung pula tarawih. Biasanya manusia bila beramal macam tu, dia akan kata apa? Aku ni okey kot hari ni. Betul kan? Dia akan perasan, oh saya ni banyak amal soleh lah hari ni. Biasanya macam tu. Jadi bila ada perkataan wahtisaban, kita mengharapkan sesuatu, ada dua kat sini. Pertama, mengharapkan balasan pahala. Yang kedua, mengharapkan pengampunan. Okay. Kenapa penting ada pengharapan ni? Saya bagi contoh. Kalau seorang isteri, contohlah, dia berhajat dengan suami dia. Saya nak beli handbag ni. Jadi, dia akan serve suami dia luar biasa. Kan? Cara dia kacau tu pun dah luar biasa. Dia buat air, kacau tu luar biasa. Saya contoh ni contoh tak logik lah, tapi saya bagi je lah. Kacau dia luar biasa. Dan dia serve suami dia pun luar biasa. Bang, minum lah bang. Sambil suaminya minum, sambil tu diperhatikan. Tak ada suap lah. Contohlah dia akan buat tu luar biasa. Sebab satu je harapan dia. Dia mengharapkan diberikan apa yang dia nak. Okay. Adakah dia buat tu untuk tunjuk dia baik? Tak ada. Dia tak ada benda lain. Dia nak, yang dia nak tu dia dapat. Kalau seorang hamba dalam keadaan dia sedar, saya buat ni mengharapkan pengampunan,
Bila dia beribadah sepanjang Ramadan, dia tak akan rasa angkuh, dia tak akan rasa riak. Wah, hebat saya hari ni ibadah. Tak. Bahkan dia rasa sedar diri, saya ni dalam keadaan berdosa. Dan saya buat ni adalah mengharapkan satu je, pengampunan. Automatik orang ni dia beribadah dengan sepenuh hati dia. Ikhlas dia. Bukan menyebabkan ibadah tu menjadikan dia sombong. Rasa makin gah. Ibadah hebat, sebulan beribadah macam ni. Ahli syurga dah, tak ada. Dia rasa, saya ni banyak kelemahan. Maksudnya dia beribadah dalam keadaan dia sedar diri. Dia mengharapkan satu je, Allah ampunkanlah. Okay? Tak menjadikan dia sombong, tapi menjadikan dia lebih rendah diri kepada Allah Ta'ala. Mengharapkan pengampunan dan pahala di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu bulan Ramadan ni bukan keluar daripada Ramadan jadi lagi sombong, tapi keluar daripada Ramadan dalam keadaan kita rendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Nabi sebut dua benda ni, imanan wahtisaban. Siapa yang buat macam ni, Allah akan berikan pengampunan kepada dosa-dosanya yang telah lalu. Daripada dia kecil sampailah ke waktu itu, semuanya diampunkan. Pengampunan penuh daripada Allah Ta'ala. Baik, kita berhenti pada hadis yang ke-6. InsyaAllah kita sambung pada hadis yang ke-7 pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Baik. Kalau saya bukan soalan. Baik. Okey, ada hajat daripada jemaah kita, iaitu doakanlah untuk adik Muhammad Danish yang demam panas dan adik Muhammad Hadif yang demam denggi. Semoga diberikan kesembuhan insya-Allah. Baik, kita doakanlah sesiapa yang ditimpa kesulitan, kesakitan, semoga Allah lapangkan dan Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Dan sesiapa yang teruji, semoga Allah permudahkan. Dan siapa yang berhajat, semoga Allah makbulkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbagna sighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هول علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعافية للسبب. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاء والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب نار جهنم والعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.